Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Islam tahun 2. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari bidang sirah dalam tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat menganalisis kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahabat melalui kisah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dapat mengaplikasi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bersahabat. Teruskan menonton untuk penerangan dan ulasan yang lebih padat. Baiklah, kita lihat bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Pada suatu ketika, Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ahli sufah sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu yang masih berbaki di dalam bekas tersebut. Inilah akhlak Rasulullah bersama dengan para sahabat yang mengutamakan para sahabat lebih daripada dirinya sendiri. Kesimpulan daripada kisah tadi dapatlah kita rumuskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Nabi Muhammad juga suka mengutamakan para sahabatnya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri, yakni bersifat tawadhu'. Bagaimanakah kita dapat mencontohi akhlak Nabi dalam bersahabat? Di sini saya kongsikan beberapa senario Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya agar dapat kita contohi dalam situasi kita. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Oleh itu, kita hendaklah menziarahi sahabat kita ketika ditimpa pelbagai bencana. Kisah yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Salman Al-Farsi. Oleh itu, kita perlu melazimi membantu rakan yang perlu dalam kesusahan. Kisah yang ketiga, Saidina Abu Bakar digelar As-Siddiq, yakni yang membenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kita perlu memanggil rakan-rakan kita dengan panggilan yang baik. Dan kisah yang keempat, Saidina Al-Hubab Ibn Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar agar tukar tapak perkemahan. Di sini dapatlah kita ketahui bahawa kita perlu bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan kita. Sebagai rumusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh di dalam bersahabat. Adab bersahabat perlu dihayati dalam kehidupan. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan juga senang.
Daripada ayat ini dapatlah kita simpulkan di mana kita merupakan dalil yang mengajak kita agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, iaitu role model, sama ada dalam bidang dakwah, pendidikan, kekeluargaan, perniagaan dan kenegaraan. Oleh itu Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar meniru sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap bidang. Justru wajarlah bagi kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model dalam seluruh kehidupan kita. Banyakkan berselawat ke atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak, insya-Allah. Sekadar itu saya perkongsian video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk atas kelemahan diri saya. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.